Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang gurun? Sihat no? Sihat, alhamdulillah. Baik, saya tak nafikan semua menanti kehadiran panglima kita, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Mak Nor, dan juga calon kita Badrul Bakhtiar, ataupun nama famous lain adalah BB7. Saya yakin semua nak dengar sembang santai pada petang ni. Jadi insya-Allah saya Aiman Nasir akan menjadikan moderator lah untuk petang ni. Kita ada sembang santai. Kita akan tanya soal Allah. Kita akan tanya beberapa soalan, sama ada soalan cepu mas ataupun soalan-soalan yang menarik, insya-Allah. Boleh baby? Baik, jadi insya-Allah kita nak meneruskan. Masa pun kita pun dah lewat dah. Kita nak meneruskan sembang kita pada malam ini. Jadi kepada Datuk Seri dulu. Baik, kita santai-santai aja noh. Baik, kita tahu mungkin ada orang dah dengar dah Badrul Bakhtiar yang sebelum ni lah, sebelum penamaan calon Badrul akan balik bertanding. Dan saya difahamkan juga sebelum ni ada gambar yang viral, gambar Badrul bersama MB. Baru je viral, rupa-rupanya bila diselidik gambar tu dah setahun dah. Jadi soalan lah kepada MB, kenapa Badrul Bakhtiar? Silakan. Tu dia. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator yang berhormat Ustaz Mak Azam, para pimpinan, hadirin hadirat sekalian, ada tetamu kita dari Labuan. Orang jauh mai. Bagi tepukan orang Labuan. Orang gurun. Ini semua orang gurun kan? Orang luar pada gurun dah tak? Ada ayak tak di gurun? Terima kasih moderator. Badrul ni kepimpinan dalam bola sepak. Dia kapten Kedah kan lama. Saya tertarik dengan Badrul ni pasal dia orang yang sabar. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok karier pemain bola sepak, dia tak tahan lama. Dia main start 21, 22, dekat-dekat 30 dia berhenti lah. Pasal dia injured, dia yalah malas kan no. Tapi Bak ni daripada muda umur 18 dia mula main sampai saya panggil itu dia duk main lagi. Dia main dengan Sabah umur 35 main lagi. Ini seorang tokoh yang tinggi kesabaran dan disiplin sebagai pemain bola sepak. Kita sport orang nak jadi pemimpin ni, kita sport yang betul lah. Cari tokoh-tokoh yang sesuai. Untuk Kedah, tuan-tuan sekalian, lepas agama, bola. Ni di Kedah ni lah. Lepas agama, bola lah. Bola ni dia rentas parti. Walaupun dia orang PAS, waktu saya memimpin bola, dia orang PAS. Bila bola kalah, dia pun hentam saya juga. Dia tak kira parti apa dah. Dia janji nak menang. Jadi kuatnya pengaruh bola sepak di Kedah ni. Orang Kedah, game lain tu dia tak apa nak spark. Kalau bola, dia sanggup masak Maggi tengah jalan untuk pergi tengok bola di Kuala Lumpur. Jadi besarnya pengaruh bola sepak. Jadi kita ambil orang bola sepak sebagai pempengaruh dalam masyarakat kita dalam ini untuk bawa banyak kebaikan. Sebanyak mungkin kebaikan dan orang akan ikut. Orang peminat-peminat bola akan ikut. Saya panggil dia mai di rumah tu lama dah. Dan dia mai. Dan dia fikir lah kan permintaan-permintaan saya buat tu akhirnya menjadi kenyataan. Saya ucap terima kasih pada Badrul Bakhtiar. Baik. Jadi berdasarkan apa yang Datuk Seri cakap tadi, bukan hanya pengaruh yang tinggi tapi ada sifat sabar. Ya. Sabar dan disiplin. Saya yakin semua orang guru ni ataupun yang mai pada hari ni tahu kepribadian seorang Badrul Bakhtiar macam mana. Jadi kita dah boleh selesai, boleh tutup lah. Boleh lagi boleh gundi lah. Boleh gundi lah. Boleh gundi lah. Boleh balik lah. Baik. Jadi itulah antara sebabnya Datuk Seri pilih Badrul Bakhtiar untuk balik mai bertanding dalam pilihan raya di N22 guru ni. Sabang dia sebagai pemain, sebagai pemimpin dalam pasukan bola sepak ni, ada ketika tu tak dapat gaji. Tak dapat gaji lama tau, bukan sat-sat. Zaman dulu. Gaji tak dibayar tapi dia keep motivate kawan-kawan dia, sabar, kita tunggu setia dengan Kedah.
Kalau player lain lari dah bos. Tapi tak, dia tak lari. Tim dia pun tak lari. Duduk main. Ada yang kereta kena tarik apa ngasuh anak tak boleh bayar, ada komitmen tak boleh bayar. Tunggu juga. Setia dengan Kedah. Inilah orang-orang yang patut diberi peluang untuk membawa pengaruh-pengaruh baik di dalam masyarakat di Kedah. Insya-Allah. Bukan senang nak jumpa tu. Orang kata 1 dalam 1000. Kalau orang gurun lepaskan orang macam ni, tak tahu nak katalah macam mana. Orang gurun nak undi siapa ni? Nak undi siapa? Bat, insya-Allah. Baik, kita teruskanlah kepada Bat pula. Soalan yang seterusnya kepada Bat. Baik. Bat. Simple lah. Kenapa Perikatan Nasional? Kenapa pilih Perikatan Nasional ni? Banyak lagi parti-parti lain. Silakan. Terima kasih kepada Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panglima Perang dan idola saya, iaitu MB kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Sanusi Muhammad Noor, pihak kepimpinan tertinggi Ustaz Azman, Ustaz Sabri, dan yang saya muliakan bapa mertua saya yang sanggup datang pada petang ini, ibu mertua saya, dan yang paling saya sayangi, isteri dan anak saya pun ada pada petang ini. Dan yang paling saya kagumi, tuan-tuan, pemuda-pemuda yang ada di hadapan saya ini. Saya begitu kagum dengan semangat tuan-tuan yang sanggup menunggu kami pada petang ini. Dan saya terus kepada soalan Aiman tadi, kenapa saya pilih Perikatan Nasional? Tuan-tuan, masa saya bermain bola, saya melihat dan saya mengkaji parti Perikatan Nasional ini di bawah kepimpinan Menteri Besar kita begitu ikhlas, jujur dalam melakukan pekerjaan terutamanya untuk negeri Kedah dan negara, tuan-tuan. Oleh itu, saya memang yakin pemilihan saya ini tepat untuk tuan-tuan dan pemuda-pemuda yang ada di depan ini. Sekian. Tu. Kiranya bukan Bat pilih ni, bukan hanya semata-mata pelawaan daripada Datuk Seri. Bat sendiri pun dah buat dah, kira-kira dah tengok dah parti mana semua ni. Jadi sebab itulah Bat pilih Perikatan Nasional. Jadi alhamdulillah, saya rasa itu bukan pilihan yang main-main. Bat dah tekad nak pilih Perikatan Nasional. InsyaAllah Bat akan buat yang terbaik untuk kita semua. Boleh? Baik, jadi kepada Datuk Seri pula lah. Hak ni mungkin sekarang ni ramai lah. Kalau tengok dalam media sosial, ramai orang duk hentam calon kita. Macam-macam lah orang buat cerita dan sebagainya. Mungkin kita pun tahulah, mungkin orang pun dah tengok video dan sebagainya. Kepada Datuk Seri lah. Dan ramai orang petikai Bat ni dalam satu aspek lah. Orang tengok Bat tak petah sangat dalam nak beri ucapan ni. Mungkin Datuk Seri boleh bagi pandangan sikit lah. Silakan Datuk. Tuan, moderator sekalian, saya biasa tengok ahli-ahli politik berucap di Dewan, dia cakap terbulu-bulu. Terbulu-bulu. Betul tak? Apa biasa tengok? Tu hamba tak bertikai pun. Baik, okey lah cakap Melayu, okey cakap semua pasal. Dia para pemimpin, bukan nak cari pendebat, bukan. Kita nak cari adun, okey rakyat. Bukan mestinya pandai bersyarah macam saya lah kan lah. Tak semestinya macam tu. Teruk pemimpin-pemimpin DAP pangkat besar kan dah menyertai politik 50 tahun. Dingkit siang cakap Melayu tak pandai lagi. Lingua tak cakap Melayu tak pandai. Macam mana dah sebut nama Datuk Seri? Sanusi. Sanusi dia kata. Dia cakap Melayu tak pandai. Hak tu hangpa tak kata apa pun. Apilah kata. Bukannya baru tu dah puluh-puluh tahun jadi wakil rakyat kan? Betul. Ni baru nak try, baru nak menceburkan diri. Ketak, gemuruh tu ada. Macam saya mula-mula dulu. Ketak juga, gemuruh ada. Dia main bola dengan kaki bos, sekarang mulut. Kita tengok orang kebolehan masing-masing. Keperluan kepada kepetahan bercakap tu bukan perlu kepada semua pemimpin. Kalau semua pandai cakap, siapa nak buat kerja? Betul.
Jadi kita cari orang kerja ni. Hak ni bagian belia, hak ni bagian sukan, hak ni. Bukan suruh jadi penceramah, bukan. Jadi keperluan kepada BAT ni, kepada rakyat negeri Kedah ni sangat-sangat diperlukan dalam bidang dia, dalam kepakaran dia. Jadi hampa kena undi dia semua. Boleh tuan-tuan? Boleh. Jangan terbulu-bulu. Baik. Tu. Jadi insya-Allah hak mana duk tengok dalam media, hak mana duk rakam tu kita viralkan. Kita kena tunjukkan kita bawa mai calon ni bukan hanya nak pandai bercakap. Kalau pandai bercakap, cakap saja tak buat siapa dia? Dia pandai cakap, dia tak buat siapa dia? Seorang lagi? Ramailah dalam parti satu lagi itu, dia hanya pandai cakap. Pandai cakap, pandai cari salah orang, pandai buat muka terkejut lah. Dia pandai buat muka terkejut. Dalam PC ya muka terkejut. Buka PC ya ada terkejut dah. Baik. Jadi, seterusnya kepada Bat pula, insya-Allah. Okey, Bat. Ni mungkin sekarang pun kita nak bagi peluang dekat Datuk Seri untuk panjang sikit. Ni mungkin Bat orang kata bohlah lah untuk petang ni. Tapi malam ni ada lagi ceramah kelompok sebagainya. Petang ni sebagai buah las kepada penduduk gurun, kepada orang gurun. Mungkin Bat nak bagi nasihat ataupun kata-kata semangat kepada terutama jentera kita. Anak muda dipersilakan. Terima kasih Aiman. Saya mengharapkan sokongan-sokongan daripada penduduk-penduduk gurun, terutamanya pemuda-pemuda gurun ini. Pilihlah parti yang betul-betul jujur dan ikhlas dalam menjaga masalah-masalah di dun gurun ini seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Besar kita, dan insya-Allah saya mengharapkan saya juga turut akan mengikut kepimpinan di bawah pemerintahan beliau. Dengan ini tuan-tuan, saya menyeru semua yang ada di depan, di belakang saya, keluarlah mengundi 12 hari bulan 8 ini. Kerana undi anda begitu penting. Panggillah anak-anak yang duduk daripada luar, daripada Kedah, abang-abang, adik-beradik, panggillah balik. Kerana undi pada 12 hari bulan 8 ni amat penting sekali tuan-tuan. Dan akan menentukan masa depan anak-anak kita yang selama ini impikan, idamkan sesuatu perubahan, khususnya di gurun ini tuan-tuan. Oleh itu, sekali lagi saya menyuruh kepada tuan-tuan, pilihlah parti yang bersih, jujur dan ikhlas. Sekian, wabillahu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bat. Baik, kepada Datuk Seri lah. Dan kita pun tahu dekat sini yang lawan dengan Bat bukan orang kata apa? Bukan orang yang asing lah. Keluarga dia macam-macam. Betul tak? Kenal tak hak lawan Bat siapa? Tak kenal? Tak kenal. Mungkin nak nampak muka you know, tepi-tepi jalan tapi tak kenal you know. Tak apalah. Mungkin boleh tanya sikit lah pandangan Datuk Seri tentang saingan Badrul dekat sini. Pertama sekali dalam politik Malaysia ni tahun 99 tahun 2000 dipopularkan satu istilah KKN. Diambil dari Indonesia bila Regin Soeharto ditumbangkan, maka reformasi di Indonesia itu mengistilahkan Regin Soeharto sepanjang 32 tahun memerintah Indonesia itu telah mengamalkan KKN. Tapi Indonesia sebut KKN. Kronisme, korupsi, kronisme, nepotisme. Korupsi ini rasuah, kronisme tu kaum kerabat, kawan-kawan, nepotisme adik-beradik, anak-beranak. Jadi itulah yang menjadi popular dalam parti PKN masa itu. Tak ada PKR lagi. Kemudian itu baru bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia jadi PKR. Yang ada sekarang ni lah. Tapi dalam PKR, KKN ni lah paling subur, paling banyak. Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Nurul Izzah. Satu komplit nepotisme dalam politik PKR. Pegang jawatan semua. Anda tahu tak tahu ada lagi kat saya tak pastilah, saya kenal 3 tu je. Anak Papa Non. Dalam mari ke tempat kita pun sama. Pak speaker Dewan Parlimen, speaker Parlimen, adik jadi ahli parlimen di Sungai Petani. Ini abang nak bertanding di Gurun. Tuan-tuan sekalian,
Kalau orang lain buat kerja ni, mereka akan hantam betul. Ni nepotisme. Hampa kira adik-beradik hampa yang nak jadi pemimpin, nak jadi wakil apa semua ni, hampa nak adik-beradik hampa. Orang lain tak boleh, hampa boleh. Jadi tuan-tuan saya tak maulah cakap banyak pasal saudara Firdaus Johari ni saya biasa jumpa, saya rasa biasa jumpa lah. Bukanlah nak cakap dia tak baik, dia orang pun orang baik. Tetapi nasib dia dilahir sebagai anak Johari Abdul. Dia kena sabar, Ustaz. Bagi pak dia berhenti dulu, lepas tu ganti dia. Entah apa nampak sangat kan? Ini berengkeh sekali semua sekali. Jadi wakil rakyat, takkan kot. Tak ada orang lain ke dalam PKR ni? Tak ada. Untuk tuan-tuan, kita berhentikanlah budaya berhimpun anak-beranak dalam politik ini sekaligus ya. Mereka yang mempopularkan KKN tu. Bukan orang lain, kita tak sebut apa pun. Kalau dari segi nak berperang, nak apa, bolehlah kan? Dulu boleh. Tapi bila hang jadi kerajaan, jadi nak menghimpunkan kekuasaan dalam satu family, family Anwar, family Johari, family siapa-siapa lagi kan, itu tak sesuai lah bagi saya. Saya harap pertandingan kita ni pertandingan yang fair. Saya pun tak sukalah untuk anak-anak muda kita memperburukkan batang tubuh peribadi, tak payahlah kan. Kita tampilkan dua orang tokoh, mereka tampilkan Firdaus anak kepada Speaker Parlimen, abang kepada ahli parlimen. Ini kita tampilkan seorang tokoh sukan, seorang pemimpin dalam anak muda yang terlibat dengan sukan. Saya rasa calon yang paling baik kita ada ni Badrul Bakhtiar. Firdaus tu tak apalah, nanti saya jumpa, saya kenal kot. Tak pernah jumpa lagi. Jumpa sekali dengan pak dia, saya rasa lah dulu. Pergi pejabat, saya tak tahu pergi buat apa. Saya harap pertandingan ini pertandingan yang fair. Kerana BAT ni Perikatan Nasional, betullah kita berkempen untuk BAT. Jadi untuk PKR ni kalau sebaik mana pun calon tu, nanti dia akan jadi papanon. Dia akan jadi anak papa. Anak papa ni tuan-tuan berjanji tak tunai. Cakap buka mulut, buka mulut je bohong. Buka mulut je bohong. Janji nak turun minyak besok, tak turun-turun. Firdaus pun tak akan boleh turun. Jadi hampa tak payahlah. Bagilah kat BAT sudah. Nah. Tu. Baik. Jadi, itulah sobat sikit. Mungkin ada yang baru tahu siapa pihak lawan dekat sini. Jadi saya yakinlah orang gurun ni cerdik pandai belakang. Dia boleh tahu hak mana boleh buat kerja, hak mana sebaliknya, hak mana cakap saja dan sebagainya tu. Orang gurun pandai buat penilaian. Jadi insya-Allah sebelum kita nak meneruskan, orang kata lagi hangat lagi suasana kita pada petang ini. Sebelum tu, kita semua tahu dana pilihan raya kita guna duit kita sendiri. Jadi kita kutip juga kita guna peluang ni. Jadi saya guna ni peluang yang ada sekarang ni untuk sama-sama kita lancarkan kutipan derma sempurna pilihan raya kali ini. Kepada para petugas dipersilakan. Baik, kepada Datuk Seri. Lebih kurang 20 minit lah. Pagi tadi saya ada scroll nampak live Abang Pudin. Dia buat live, dia buat PC lagi. Tapi tak tahulah sama ada dah viral ke tak. Ni saya pun tak sempat tengok PC dia. Yang penting dia buat PC, ada slide kat sebelah. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit dan terus kepada kesimpulan dengan beberapa penutup. Dipersilakan insya-Allah. Dia tajuk apa tau? Dia cakap tajuk apa tau? Tak dah nak tengok tadi. Ada kerja cuma lalu dekat FYP saya scroll lah. Ada tadi ada orang hantar kat saya, punyalah nak tibai kita kan. Saya duk cakap banyak kali dah. Sulaifat tu duk masuk Malaysia lama dah. Sebelum kita jadi kerajaan, sebelum kerajaan ni berubah, sudah ada usaha sama antara Prospek Suria dengan MBI untuk usaha-usaha cari gali ekstrak REE. Mereka tak percaya tau. Pudin ni pun percayalah kat aku sekali. Kan dah kantoi. Saya habaq lama dah. Kita nak sembunyi apa? Kita bukan nak sembunyi apa. Zaman sekarang ni tuan-tuan, ni zaman tahun 2023 ni. Bukan boleh sembunyi apa-apa. Orang korek sat je, tak ada seminit je. Orang boleh tahu apa yang sebenarnya. Kalau hang muhung, orang akan tahu hang muhung. Kalau hang tipu, orang akan tahu hang tipu. Malu tuan-tuan. Jadi kita tak bolehlah buat kerja sebarangan. Kita habaq kata Prospek Suria sudah ada.
di Malaysia, di Kedah ni lama sebelum kerajaan bertukar. Mereka dah buat usaha sama antara MBI dengan Prospek Suria ni. Jadi dia nak habaq kata, kita lah tubuh syarikat, kita lah bawa masuk Sulaifat, tubuh syarikat nak curi REE. Adakah pencuri tubuh syarikat? Bodoh tuan-tuan. Kalau nak pergi curi, jangan tubuh syarikat, orang kantoi. Ni tubuh syarikat di Malaysia, tubuh syarikat di Kedah. Dia kata siapa Sobri Osman dalam tu. Tuan-tuan sekalian, bila Prospek Suria dengan MBI buat JV company, satu syarikat usaha sama, akan ada wakil Prospek Suria dan wakil MBI dalam syarikat tu. Tu yang saya kata SPV. Special Purpose Vehicle, SPV. Untuk menjalankan usaha sama tu ditubuhkan. Ada wakil Prospek Suria, ada wakil MBI. Dipanggil Prospek Suria Kedah. Ditubuhkan. Sebelum Haji Sobri jadi pengurusi CEO MBI, orang lain dalam tu. Adalah nama-nama CEO MBI sebelum pada ni. Bila Haji Sobri dilantik sebagai CEO MBI, saya rasa tahun bila atau 2022 kot atau 2021. Haji Sobri baru masuk je. Jadi CEO lama tu dikeluarkan pada syarikat, dimasukkan Haji Sobri sebagai CEO baru. Bukan Haji Sobri duduk dalam tu mewakili batang tubuh dah. Tak. Dia mewakili syarikat MBI. Itulah masalah Pudin ni. Aku habaq hang tak percaya, kan dah kantoi. Besar kemaluan tu. Malu tau. Janganlah tak percaya ke orang. Kalau hang jahat, jangan ingat orang lain jahat macam hang juga. Itu saya pesan lagu tu selalu. Kalau kita cerdik, jangan ingat orang bodoh. Kalau hang jahat, jangan ingat semua orang jahat macam hang. Orang lain baik. Jadi kita tak ada sembunyi apa-apa. Tuan-tuan sekalian, saya ingat isu ni perlu ditutup dah. Saya habaq saya ada bom atom satu. Kan? Kalau duk main lagi, saya bom hak ni. Muka dia kena kalih tak belakang. Cukuplah sekat tu kan. Usaha-usaha yang dibuat untuk mencalarkan imej kita, menjejaskan kredibiliti kita, menggambarkan kepada orang ramai bahawa kita ni tak ada integriti. Jadi menteri besar, jadi pemimpin, sakai duit, curi REE, semua ni tak betul. Yang curi REE itu dah ditangkap, dah didenda. Yang pekerja-pekerja dia pun didenda. Semua ni telah didenda, dijatuh hukum oleh Mahkamah Seksyen Baling. Kawan tu ditangkap di bawah SOSMA. Pekerja-pekerja dia didenda di bawah Seksyen Baling. Yang warga negara asing dibuat pengusiran. Dah balik dah negeri dia. Hukum sudah dijatuhkan. Hukum sudah dijatuhkan. Jadi yang dia duk korek lah bina persepsi ni apa dia lagi kan? Saya pun duk heran. Hampa nak apa? Nak parang? Tak jumpa apa dah. Pencuri ialah di mana pun ada mencuri. Banyak orang terbabit dalam kegiatan tu kan. Pekerja dia, tokai dia. Kita bukan tahu duk lautan tu jauh. Saya habaq cukup lah. Kita tak dapat RE tu, state punya hasil sekarang ni. Kita compound mereka tu 600,000 campur 130,000. Lepas tu kita bida hasil yang kita rampas tu 2.9 juta. Lepas tu dia kata, awak tak pergi ambil barang duk ada dalam tu. Dah hang rajin hang pergi ambil. Hang pergi duk naik bukit semua kan. Bila agensi-agensi nak siasat, ada gangguan-gangguan politik, nak dicipta macam-macam persepsi. Agensi pun segan kan. Jadi kita tak boleh heret semua agensi masuk dalam politik. Benar-benar ini sedang disiasat, sedang diambil tindakan oleh agensi yang terbabit. Kita biarlah agensi buat kerja dia. Yang hang pergi duk celah masuk, lepas tu duk bina naratif guna maklumat daripada agensi penyiasat ni saya tahu. Yang duk supply maklumat kat siapa dia ni siapa saya tahu. Jadi sikit supply. Hang supply untuk apa? Bina naratif. Bagilah agensi itu selesaikan kerja dia baik-baik. Lepas ni kita tahulah apa dia kebenaran. Tadi pun kita tahulah kebenaran. Sebenarnya hang ni kantoi. Syarikat tu ditubuh 2019, 27/11/2019. Masa tu Menteri Besar dia nama Mukris Mahathir, yang jadi kerajaan di Kedah ni Pakatan Harapan. Jadi semua ni dibuat zaman Pakatan Harapan. Yang hang duk bubuh tak berlaku buat siapa? Tak malu? Kan dah malu. Jadilah sekat tu saya rasa. Tak ada siapa jadi kerajaan nak menyebabkan kerugian. Tapi ada juga orang jahat yang ambil kesempatan-kesempatan tu. Dia nak
nak tuduh kononnya kita ni bersubahat dengan orang-orang ni lah. Semalam kan pagi tadi, Ustaz Dr. Fatul Bari, Datuk Dr. Fatul Bari memberi penjelasan semua urusan kerja-kerja prospek suria ni ikut peraturan, ikut undang-undang. Kerana dia terlibat sebagai pemegang saham dalam prospek suria dan selagi tak dapat lesen melombong, mereka tak akan jalankan kegiatan tu. Prospek suria ni tubuh ikut undang-undang. Takkanlah tubuh syarikat besar-besar, belanja mahal-mahal, lepas nak langgar undang-undang kan? Itulah masalah Pudin ni, dia ingat orang jahat macam dia. Tak, kami ni dalam Perikatan Nasional semua baik-baik. Tengok muka lah. Adakah muka pecah rumah lagu ni? Muka dia tu boleh jadi. Terima kasih. Baik, itulah sobat ringkas jawapan kepada Abang Pudin kita. Lepas ni kalau naik pula isu, MB jawab lagi. Kita duduk tertunggu juga satu bom atom tu kan. Tapi tak apa, kita tunggu daripada mereka dulu no. Sampai satu masa Datuk Seri akan balas balik dengan bom atom tu, insya-Allah. Kita tunggu sama ada nak keluar ataupun tak keluar buah bom atom tu. Baik. Jadi kalau MB Datuk Seri nak buka persoalan kepada siapa-siapa yang nak tanya. Peluang ni saya boleh masuk live MB. Ada. Siapa? Silakan. Silakan. Tak kisahlah siapa pun nak tanya. Tu ada. Ustaz. Okey. Ada. Pantang buka mesti ada. InsyaAllah. Dari mana tuan? Nama apa dari mana? Tak bunyi, mic tak bunyi. Kau tak buka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis dan juga calon baru kita itu Badrul Bakhtiar, mewakili pemuda-pemuda gurun dan juga khususnya kepada seluruh Kedah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini pada petang ni cuaca pun baik, dapat kita berhimpun bersama-sama untuk mendengar ceramah santai daripada Menteri Besar kita yang kita sayangi. Okey, soalan dia. Soalan saya minta kepada semua calon-calon yang sekarang ni apabila berlaku pilihan raya, maka calon pun sibuklah berjalan kampung-kampung. Apabila pilihan raya, maka muka calon pun tak nampak, muka wakil pun tak nampak, muka Menteri Besar pun tak nampak. Jadi saya nak pergi nampak semua apabila lepas pemilihan calon ni. Pakcik tengok TikTok lah hari-hari nampak. Pergi kampung-kampung. Kerja banyak Pakcik. Kerja kampung kita serahkan MKK. Jaga kampung. Majlis Ketua Kampung. Tuan-tuan sekalian, betul. Ada ketika kita kena pergi sana, ada ketika kena pergi sini kan. Kehendak orang ramai ni, dia nak wakil rakyat tu duduk dengan dia kan, nak manja-manja aja. Wakil rakyat ni kerja banyak, macam-macam urusan dia kena buat. Terutama yang jadi esko. Jadi esko ni macam-macam mesyuarat kena hadir sampai tengah malam. Saya dalam kerajaan negeri ni jaranglah orang buat mesyuarat malam. Saya panggil pegawai kerajaan mesyuarat malam. Kadang-kadang sampai pukul 11, pukul 12, mereka main. Nasi empah lah kerja dengan aku. Malam mesyuarat. Tuan-tuan sekalian, masa kita tak banyak. Tapi kerja yang kita nak laksanakan sangat banyak. Terlalu banyak. Ada keutamaan-keutamaan yang kita nak letakkan dalam fungsi kita sebagai wakil rakyat, sebagai esko, sebagai MB. Kita beri keutamaan kepada yang lebih utama. Ada dua kerja. Kita bandingkan hak mana lebih utama, kita pergi buat itulah. Adalah kehendak-kehendak rakyat pun kita nak tunaikan juga, bukan tak mau. Nak turun pergi melawat orang, jumpa orang duduk kampung. Kadang-kadang mereka pergi suruh duduk di Dangau, belok kot daun, gobek pinang dengan mereka. Pada masa yang sama ada meeting nak kena hadir. Saya rasa kalau bertemu dua keadaan itu, kita kena hadir mesyuarat lah. Kadang ada event-event di kampung, kita boleh turun insyaAllah. Cara berhubung ni macam-macam boleh. WhatsApp, boleh call, boleh jumpa rumah kenduri, jumpa secara tak rasmi, boleh jumpa hari Jumaat. Allah fardukan sembahyang Jumaat tu untuk bertemu
untuk berjumpa. Sebab tu kena piawai. Sebab tu ada khutbah syariat kepada solat jemaah ni ialah bertemu anak Korea di masjid. Janganlah pi tak salang orang pula. Saya di akhir, ada lagi soalan. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Bat kerana sanggup untuk menyertai medan ini. Tuan-tuan sekalian, banding dua tokoh di gurun ni, satu tokoh lagi, dia ada naungan daripada bapa dia. Tahu? Dia ada patronage daripada bapa dan adik yang sudah jadi orang besar dalam politik. Ada family, ada keturunan, ada yang telah terjebak dalam politik begitu lama dan ada pangkat. Bak ni terkotang-kating bos. Kita jemput dia main seorang. Mana berani? 3 orang sekelompok dengan seorang dia main. Saya rasa Bak lebih berani pada aku tu. Ini keperluan kepada pemimpin. Dia berani menghadapi walaupun dia seorang. Ni tepuk tangan kat Bak. Orang tu, kalau dia ada abang, adik, ayah, mak semua terlibat dalam bidang tu lama, dia pun hidup besar daripada penglibatan family dalam politik. Saya rasa dia tak ada masalah lah kan. Dia ada patron, ada penaung dia. Tapi seorang tokoh yang muncul dari nowhere, dari bidang bola sepak, mencebur diri dalam bidang politik dengan berani. Dosa duk kira lah pandai bersyarah tak bersyarah tu, bukan saya nak suruh dia kerja berceramah. Saya nak suruh dia buat kerja. Apa yang dia boleh saya tahu. Ada banyak kebolehan orang bola sepak ni. Dia gigih, dia kental, dia tuan-tuan tengok game bola, tengok betul-betul macam mana player main. Dia tak boleh putus asa, dia tak boleh bawa kawan-kawan dia down, tak boleh. Walaupun tengah kena 4-0, dia kena bagi semangat kak. Kita boleh menang, kata boleh menang. Orang duk tengok tahu dah kalah. Tapi sebagai kapten, dia kena confident, dia kena bawa anak buah dia. Kita boleh menang, kita boleh menang. Dia ada sentiasa motivate orang walaupun dalam keadaan yang parah sekalipun. Inilah tokoh kapten bola sepak yang saya perlukan. Terima kasihlah kerana menyahut cabaran ini. Kita harap Bat tuan-tuan di gurun ni beri sokongan penuh kepada calon kita. Sila abang. Assalamualaikum. Nama saya Kamarul. Tapi di gurun dia panggil Mamu. First kali saya nak ucapkan terima kasih pada pihak PKNK. Sebelum ni saya dapat membawa pelabur daripada Korea ke Kedah, dan hari ini saya dapat respon yang baik dari PKNK untuk dapatkan status tanah untuk kita present di Korea. Itu first of all. Okay, yang kedua saya nak something daripada Badro Bahtiar. Badro boleh tak cerita sikit sebanyak pengalaman Badro di tahun 2011 yang mana memenangi pingat emas Sukan C. Pada masa itu main di Indonesia, dari hotel ke stadium dan dari stadium balik ke hotel. Tolong ceritakan pasal tuan badan yang mengalami pengalaman tu. Terima kasih. Terima kasih kepada Abang Mamu. Nama macam orang kuat kat gurun. Okey tuan-tuan, pengalaman saya semasa Sukan C 2011 final menentang Indonesia. Hari perlawanan tu di hotel. Pukul 5 petang kami nak pergi ke stadium. Sini Datuk, sini lobi. Depan tu je pintu kami dekat van tu, nak naik bas. Nak pergi sana pun dekat luar tu dah ramai fan-fan Indonesia ni provoke kami. Nasib baik petang tu kami dikawal oleh tentera-tentera Indonesia. Bila nak naik bas tu, ada penyokong baling batu. Yang kata budak bola ni depa alert. Batu tu nak main depa elak dah. Sebab saya pula duduk belakang keeper time tu Apek. Apek dia mesti alertnya. Dalam bas tu kami nak pergi stadium. Stadium depan tu je. 1 jam lebih baru sampai. Bas kami ni, penyokong Indonesia tu, mereka rabat, mereka lompat-lompat, baling batu lagi.
Hak kata coach duduk depan, player mana duduk depan, lari duduk belakang. Dalam bas tu kami pun macam, tak apa kawan-kawan, coach, management, ini perjuangan kita kata. Walau apa jadi sekalipun, insya-Allah kita akan bawa balik pingat emas ni. Jangan takut, kita jangan gentar. Kita lawan habis-habisan. Ini semua dugaan kita. Jadi sampailah dekat stadium tu Tok Sri. Kami tengok yang kata tadi awal semangat. Bila tengok penyokong ni, dia kecut balik. Masuk balik dressing room. Kumpul balik ramai-ramai ustaz. Kumpul balik ramai-ramai. Seorang-seorang cakap. Dan last kali saya cakap, malam ni perjuangan kita bukan untuk diri kita. Hampa kena ingat dekat rumah, dekat Malaysia, ramai lagi yang sokong kita. Jadi malam ni, walau setitis darah yang mengalir pada malam ni, kita berjuang mati-matian. Bila masuk padang tu, tak ingat apa dah Tok Sri. Kami main. Kira all out lah, krem pun krem lah kata kan. Janji pingat emas tu kami pertahankan. Dan kami malam tu, Alhamdulillah, rezeki untuk tim kami dan kami dapat bawa balik sukansi tu. Dengan begitu sonok dan rasa macam bertuah lah kerana dapat mempertahankan pingat emas. Tapi kejadian sebelum balik hotel tu, 3 jam pula baru nak sampai hotel. Penyokong Indo ni mereka provoke lagi. Kami pun duduklah 3 jam dalam stadium tu. Dan akhir sekali kami dapat bantuan daripada tentera Indonesia. Mereka bawa mai kereta perisai. Kereta perisai mereka bawa mai. Dan malam tu jugalah kami terus dalam pukul 5-6 pagi macam tu kami terus ke airport. Dan akhirnya kami selamat sampai ke bumi Malaysia. Dan kami disambut meriah oleh penyokong-penyokong di tanah air. Memang itu satu kenangan yang luar biasa lah. Sekian Pak Is, teruskan. Okey, baik. Kalau kita tengok baling batu pun kena dah. Takat kena maki tu biasa. Tes. Ha, baling batu pun kena. Kita ni ada hak kena baling batu tak? Saya rasa mungkin tak ada. Ha, ni baling batu sebab Allah. Baling batu sebab nak pertahankan maruah negara dalam bidang sukan. Ha, tu. Oh, ada lagi soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Mas Daud daripada Sabah. Sabah. Terima kasih ya. Saya support pemain bola. Dia support saya. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Saya daripada Labuan, Sabah dengan rombongan tadi. Sebenarnya kalau ikutlah secara peribadi, saya tak nak lepas tu Badrul Batiar dari Sabah. Tapi sebab keinginan di kedai ini lebih besar, kita rela hatilah. Dan saya harap tuan-tuan sekalian boleh support untuk menang. Jadi bukan saja gol di Padang, tetapi juga gol dalam pilihan raya. Okey, terima kasih. Saya ada soalan dengan Datuk Seri. Sebab saya selalu tengok saja dalam TikTok lah. Kan? Tengok. Hari ini dapat tengok live lah. Handsome lah. Okey, saya tertarik kepada apa yang Datuk Seri announce yang telah meluluskan lot-lot rumah sebanyak 7,233, betul? Betul. Dalam masa 3 tahun. Jadi masa 3 tahun mengambil 7,000 itulah sesuatu yang pada saya lah, untuk kalau kita nak bagi banding dengan pemimpin dunia sekalipun, saya ingat tak ada lagi. Boleh tak Datuk Seri sedikit bagi ulasan sikit macam mana proses dia sehingga dalam 7,000 3 tahun tu boleh selesai? Ya boleh bah, boleh Okey, bisa okey. bah. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bah. Itu garan tanah. Orang Sabah panggil garan. Garan tanah. Itu permohonannya sudah lama, ada yang 30 tahun, 20 tahun. Saya panggil tiap-tiap pentadbir tanah daerah, panggil DO,
proses semua permohonan yang ada di pejabat tanah masing-masing, angkat kepada Jawatan Kuasa Tanah Negeri JKTN untuk kita timbang dan luluskan. Jangan tinggal satu pun, sebab sebelum bertukar Datuk Seri SUK yang baru ni, Datuk SUK yang lama, saya suruh dia pastikan proses pejabat tanah ni ikut ada standard KPI. Tiap-tiap kerani pegawai yang memproses permohonan tanah, pastikan dia proses sebulan 10 fail. Sebulan 10 fail. Kalau 3 orang tukang proses, sebulan 30. Janganlah dia proses sebulan 1. Kalau sebulan 1, tuan-tuan sekalian, dari segi perbandingan keuangan, kalau dia gaji 3,000 sebulan, kerani itu, dia proses satu file. Satu file tu, permohonan tanah, nak kutip premium tanah. Kalau tanah pertanian, premium dia rendah. Mungkin 5,000 premium tanah tu, ataupun 4,000 atau 3,000. Gaji dia 3,000. Kalau dia proses satu saja sebulan, nak kutip premium lambat. Katalah boleh kutip premium 3,000. Beda gaji dia aja. Duit kertas tak lepas. Duit akaun pejabat lagi, duit lampu, duit apa. Jadi semua tu kena kira, tuan-tuan. Jadi saya kata tiap-tiap kerani, tiap-tiap pemproses permohonan tanah, make sure dia proses 10. Kalau premium tanah yang dikutip daripada tiap-tiap geran tu 3,000. Kalau 10, 30,000. Padahal bayar gaji dia, bayar duit kertas, bayar duit lampu, bayar duit aircon, kan? Bayar duit kopi di pantry. Semua tu ada harga, ada nilai. Tak boleh kita pergi kerja kerana dia kerja situ. Kerja je lah, duit masuk tak masuk, ni gaji bulan-bulan masuk. Benda-benda itulah yang diberi penekanan oleh saya dan bekas Tiosa Kerajaan. Dan kita letak tiap-tiap orang yang proses permohonan tanah, sebulan hang kena siap 10 fail. Baru padan. Saya tanya mereka, kalau hang buka syarikat, orang yang kerja macam hang ni, hang nak ambil kerja tak? Tuan-tuan pun kena buat benda yang sama. Kalau kita buka company, kita banyak gaji company tu. Orang yang kerja macam kita ni, kita nak ambil tak kerja? Perbaloi tak kita ambil dia kerja? Dia kena fikir benda tu. Kalau dia kata, kalau orang macam aku ni, aku tak ambil pasal malas. Sama je. Jadi kita kena ubah mentaliti. Alhamdulillah, sistem pendekatan ni dapat dilaksanakan dengan baik, diberi kerjasama penuh dan mulalah pergerakan itu berlaku. Bila kita nak saja sampai. Sebab itulah kita proses dengan cepat. Kita pula jangan tunjuk balok, tuan-tuan. Sebagai pemimpin, jangan duk tunjuk pergi duk cuti makan angin nak bini kata tu dalam Facebook, dalam apa. Pegawai duk tengok kan. Allah, dia pulun suruh orang kerja, dia kira makan angin. Adapun dia duk ceramah kata ke orang. Kerja tak buat. Kita pulun kerja, depa tengok. Dia kata, Datuk Seri makan apa? Aku tahu aku makan nasi je. Makan food supplement apa tak? Tak. Makan apa lagi? Nasi je. Kerja kuat lah. Inilah tanggungjawab amanah yang kita pikul. Kekuatan gagah tak gagah ni semua Allah Ta'ala bagi. Buat masa ni Alhamdulillah lah. Boleh lah kalau nak tambah-tambah lagi pun. Kuatlah lagi. Mat lah, mat tak bagi. Tuan-tuan sekalian, itulah resipi kepada sistem kerja. Bukanlah susah sangat. Kepimpinan melalui teladan. Ukur tiap-tiap kerja yang kita buat, baloi ke tak baloi. Kalau tak baloi, kena ubah. Kalau baloi, kena tambah baik lagi. Saya rasa ni lah keperluan kepada negeri Kedah. Sebanyak mungkin yang kita boleh buat, kita buat. 7,233 tu ada geran tanah, ada lesen pendudukan sementara yang akan jadi geran bila dia bayar premium. Bayar premium, dapat geran lah. Jadi 7,233, saya sasarkan lagi pada sesi akan datang ni, nak selesai semua permohonan yang sedia ada. Yang berikutnya ialah kita nak pastikan anak-anak Kedah yang tak ada tanah, kita nak sediakan tapak rumah di beberapa lokasi. Di satu-satu daerah tu kurang-kurangnya ada satu lokasi 3,000 kaki ke 3,500 kaki. Kita buat jalan siap-siap, buat parit siap-siap. Satu lot tu ada geran. Mereka duk buat lot lidi banyak sangat kan lah. Lot lidi ni bahaya tuan-tuan, jangan beli lot lidi. Bagi kerajaan buat. Tiap-tiap lot ada geran. Nak bayar premium lah. Bayar cukai. Saya rasa itu kaedah ke depan ni kerana nak mohon tanah kerajaan luas-luas. Tak ada lah tanah tuan-tuan. Yang saya duk proses ni 30 tahun dulu, 40 tahun dulu di pohon. Baru proses ni.
Jadi hak tu tak ada dah, habis dah tanah. Jadi tinggal hak sikit-sikit tu, kita peluk kecil-kecil, beda anak-anak Kedah yang telah berumah tangga, yang ada keperluan, dia boleh mohon untuk mendirikan rumah di situ. InsyaAllah, doakan usaha ini berjaya, tuan-tuan undilah Badrul Bakhtiar di Gurun ni. Boleh tuan-tuan? Okey. Baik, saya rasa kita dah tutup soalan. Dah lewat dah 7.10 dah. Lagi Tok Imam pun ramai petang ni nak pergi masjid pula. Baik, saya rasa rakyat Kedah pandai dengan MB lah. Faham tak? Rakyat Kedah ni dengar MB cakap, mau boleh faham lah. Bab sejarah boleh, bab pengurusan boleh. Nak mengaji dengan MB lah. Jadi kita kena pertahankan yang ada sekarang ni. 12 Ogos, orang Gurun pangkah Perikatan Nasional, pangkah Badrul Bakhtiar. Calon kita, insyaAllah kita kekalkan kepimpinan yang ada sekarang ni. Mudah-mudahan kerja-kerja yang masih tertangguh kita akan selesaikan pada masa akan datang. Jadi saya rasa untuk petang ni setakat itu saja. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri dan juga calon kita Badrul Bakhtiar. Dan terima kasih kepada semua para penonton orang Gurun yang turut hadir pada petang ini. Dan kita dah dapat dah maklumat petang ni, balik sampaikan pula kepada orang lain. Satulah pesanan, last pesanan kepada diri saya dan juga semua. Kalau kita tengok adat ikut akal fikir kita, kita dah menang dah. Kalau kita tengok data dalam PRU, pengundian parlimen hari itu, kita dah menang dah. Tetapi kita kena ingat, yang memenangkan kita, bukan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memenangkan kita. Kita kena tengok peristiwa dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain orang Islam ramai. Orang Islam terus yakin dengan peperangan tu mereka menang. Last sekali Allah bagi ajak kepada mereka, Allah beri ujian kepada mereka kalah dalam peperangan tersebut. Jadi kita kena ingat, kemenangan ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha, munajat, hajat sungguh-sungguh kepada Allah. Kita serah kepada Allah, mudah-mudahan kemenangan milik kita insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri dan juga Badrul Bakhtiar dan juga semua kerana sudi memeriahkan program kita pada pagi ini, pada petang ini. Saya minta maaf kalau ada salah cakap dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semua yang berlaku datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak minta semua kita kumpul kat depan ni, ambil gambar dengan MB. Baik, kita kan? jemput. Kita jemput tuan-tuan puan-puan jemput. semua sekali. Mai depan-depan. Kita berselfie dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB dan juga calon N22 saudara Badrul Bakhtiar insya-Allah. Jangan naik bentah aja.